A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allah tah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, buka pintu hati kami, buka ya Allah dari dada kami, nur dari kegelapan hati kami, buka kepahaman dari ilmu, dan beri ya Allah minat beramal, dan ya Allah jangan fitnah kami dengan keikhlasan beramal. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita muka surat 410. Kalau kita pergi ke depan lagi, kita untuk menghabiskan peperangan Badar ni, kita ada lebih kurang dekat tak ada habis dah. Untuk sebelum daripada Ramadan. Kita pada hari ni, kalau tak silap, kita 8 Syakban atau 7 Syakban. 8 ke 7 hari ni. Maka kita dengan berpuasa, kita puasa 12 hari Selasa atau hari Isnin, maka pengajian kita tak lebih dari 3 minggu. Jadi terus kita kepada pengajian kita, iaitulah muka surat 410. Sebelum itu, perkemaskan niat, tujuan kita mempelajari, mendalami siratun Nabi ialah untuk mencari sebab kita mendapat rahmat Allah dari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu asasnya. Kalau kamu benar cinta pada Allah, maka cinta Allah itu bersyarat, iaitu mesti kamu menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak menyintai dia? Maka mesti kita mengenali dia. Sebab di antara pengajian sirah, untuk kita mendapat gambaran yang jelas, lalu kita berniat untuk mengikuti dan mencontohi akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan daripada mula kita start tadi, iaitu pukul 8, kita kata 50, sampai kita sudah, insya-Allah kita tidak berbicara kecuali seorang yang telah diangkatkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebaliknya, di kalangan yang terbunuh itu ada seorang Yahudi dari Bani Sa'labah. Ya, sebaliknya. Kenapa sebalik? Kata sambung dari ayat, dari cerita yang sebelumnya. Nah, bila sebalik, kalau hitam jadi putih, kalau pergi tidak pergi. Itu makna sebaliknya, sesuatu peristiwa yang mempunyai makna bertentangan daripada makna sebelumnya. Mana cerita yang asal, iaitu perenggan yang kedua, perenggan yang pertama, Tok Guru kita Al-Mubarakfuri telah membentangkan mengenai bagaimana dua orang watak yang telah dizahirkan oleh Allah, mereka ini menjadi bintang Allah, mati dalam keadaan syuhada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi takrir innahu min ahlil jannah, iaitu pertama iaitu Usairim. Perenggan yang pertama itu Usairim. Apabila dia telah mati, kemudian dia, tuan-tuan, tidak sempat walaupun mengambil wudu atau rukuk 1 rakaat dari sujud kepada Allah, tetapi dia mati berperang dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka dia masuk syurga. Dan Rasulullah telah memberikan suatu pengiktirafan, takrir, innahu min ahlil jannah. Cerita yang kedua, sebalik daripada itu, mari pula cerita sebalik seorang Yahudi, seorang yang bernama Quzman, yang mana dia telah berperang sehingga bermati-matian, luka yang parah daripada Bani Zafar, tetapi dia malangnya berpuang di atas kebangsaan. Dia berjuang di atas kaum, tidak kerana Allah. Maka dia mati kerana tidak sanggup menahan kesakitan, lalu bunuh diri. Lalu dia mati di dalam keadaan yang begitu hina, dan saya telah sebut bahawa mati bunuh diri ini merupakan mati yang dosa besar, menghampiri syirik.
Cumanya mazhab kita Asy-Syafi'i menakwil bahawa khalidan mu'abbad itu ada itu kekal selama-lamanya itu adalah makna kepada terlampau lama dia berada di dalam neraka. Maka Allah mengatakan iaitulah dia seorang yang kekal di dalam api neraka. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, iaitu khalidan mukhladan, khalidan mukhladan fiha abada. Yang seterusnya kita sambung. Jadi dari sebalik cerita itu, mari cerita yang seterusnya. Di kalangan yang terbunuh, berapa ramai yang terbunuh? Tentu daripada tentera Islam 70. Ada seorang Yahudi. Ini yang sangat menarik. Tapi Yahudi daripada Bani Sa'labah. Bani daripada Sa'labah. Sa'labah adalah satu daripada Yahudi dari keturunan Qainuqa. Dan kita kena tahu bahawa Bani Qainuqa adalah Bani Yahudi yang pertama dihalau keluar oleh Nabi SAW, kerana dia telah memalukan seorang perempuan dengan memalukan mendedahkan aurat. Lalu berlakulah ketegangan sehingga membunuh. Lalu Rasulullah menjatuhkan hukuman melucutkan kewarganegaraan Yahudi Bani Qainuqa. Lalu mereka terpaksa keluar daripada Madinah, tidak lagi menjadi sebahagian dari rakyat atau warga negara Madinatul Munawwarah, dan dia tidak mempunyai ikatan perjanjian, kerana ikatan perjanjian dengan dia telah terputus. Di kalangan mereka itu ada Yahudi dari Qainuqa yang tidak berkeluar terus daripada Madinah. Mereka masih lagi menumpang beberapa Yahudi yang berada di Madinah. Salah seorangnya ialah nama Yahudi daripada Bani Sa'labah. Sebelum itu, sebelum daripada cerita yang dia mati pergi berjihad di perang Badar ni, dia berkata kepada kaumnya, Bani Sa'labah, iaitu Bani Yahudi. Hai sekalian orang Yahudi. Tengok dia kata, hai sekalian orang Yahudi, ya ma'syaral Yahud. Hai sekalian orang Yahudi. Apa dia kata? Hai sekalian orang Yahudi, demi Allah, wallahi, demi Allah. Ini masalah lagi ni. Kerana kita bertemu di sini, kalimah jelas dia menggunakan kalimah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia telah berkata, ya ma'syaral Yahud, wahai sekalian orang Yahudi. Apa dia kata? Wallahi, demi Allah. Waw tu wal qasami, sebab wal qasami ada tiga, wa'u wal fa'u ta'. Tiga huruf ni bila masuk pada isim, dia mestilah majrur, sebab huruful qasam termasuk daripada huruful majrur. Makna dia demi Allah. Orang Yahudi guna kalimah Allah. Sini tak? Sebab dia duduk bergaul dengan Nabi dan duduk bersama dengan Nabi SAW. Kamu pun tahu bahawa menjadi kewajipan kamu untuk menolong Muhammad. Baik, tengok. Dia telah memberi suatu kenyataan yang benar. Bahawa mu tahu orang Yahudi bahawa ya masyar Yahudi, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haqqun. Mula balik. Dalam bahasa Al-Mubarak Furi dia sebut, ya ma'syaral yahud, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haqqun. Bahawa engkau tahu, makna kamu sedar, kamu faham, kamu tahu Nabi Muhammad ini seorang rasul diutus oleh Allah, dan kamu mempunyai tanggungjawab untuk kamu menolongnya. Apa tanggungjawab dia? Dia ada dua. Pertama, tanggungjawab dia sebagai ahlul kitab yang wajib beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazal bila khilaf. Okey, kalau dia tak nak menolong Nabi kerana atas sifat dia tidak beriman dengan Nabi, walaupun kitab Taurah, Injil jelas menyebut dan menetapkan bahawa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Okey, khalas, kalau mutasyid tu. Satu lagi yang menjadi sangkutan kepada Yahudi ini ialah perjanjian Sahifatul Madinah. Daripada 43 fasal telah kita sebut dari awal perbincangan kita, setiap warga negara yang mendiami Madinah, mereka adalah termasuk di dalam
perjanjian yang telah dimeterai antara dua kelompok, iaitu pertama Muhajirin dan Ansar, yang kedua musyrikin, yang ketiga ya Rasulullah buat pasal suku, iaitu pasal yang ke-23, 24, 25 sampai ke-43 atau 42, ialah berkaitan dengan Yahudi yang mendiami di Madinah. Para ulama menyebut bahawa perjanjian Madinah ni terbahagi kepada dua. Satu ialah bahagian perjanjian di antara orang-orang Arab, di antara Nabi dan orang beriman dan orang musyrikin. Satu lagi ialah perjanjian dengan orang Yahudi itu sendiri. Lalu apabila begitu, perjanjian ini mengikat. Justru hadirin tuan-tuan, kita seperti itulah sekarang kita rakyat Malaysia. Bila kita rakyat Malaysia, tuan yang dengar cakap ambo sudah berkecek ni, maka ambo rakyat ataupun sama ada kita ni pemimpin. Kerana bila sebut negara, dia terbina dari 3 rukun. Yang pertama sya'bun, rakyat, manusia. Yang kedua adalah ardu, tanah. Yang keempatnya ialah, yang ketiganya adalah asadatu, kedaulatan atau kuasa politik dalam negara. Jadi tidak ada dalam negara jika tidak ada manusia dalam itu. Maka manusia di dalam itu pecah pada dua. Satu golongan pemimpin, satu golongan rakyat. Jadi hamba hari ni jadi rakyat, tidak jadi pemimpin. Kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan, saya duduk dalam kelas tu. Jadi di antara susunan dalam sebuah negara, maka kita terikat di dalam perundangan di dalam negara. Jadi abang mak, kak ni, kak ye, jangan kata aku ikutlah nak jadi lagu mana negara aku, mapuh gilah, aku tak boleh doli dah. Baik, kalau tuan berkata begitu, satu soalan saya nak tanya, wajarkah rumah kita tangga ni porak peranda, adik-beradik balas dengan mak adalah orang ayah, adik-beradik. Jadi kita pun kata ikut akulah, keluarga aku nak jadi lagu mana biar hacur-hacur dilah, ikut dia. Kita berkata begitu, kita lupa kita itu adalah anak kepada mak kita sudah balas dengan suami ayah kita. Hak alik kanan ni ayah kita, lepas tu hak balas tu pula adik kita. Hak pergi tikai mak kita, adik kita, hak pergi pecah cerita, opak kata reti, tetap perangai, uduh ayah kita. Jadi hak jo kecek tu adik kita. Mu tu siapa? Mu hak dah kecek tu. Dah dia adik, mu tidak abang dia. Mu tidak kakak dia. Maka selagi mu kakak kau, selagi mu nama abang, mu nama anak pada seorang ibu ataupun anak kepada seorang bapa, mu tidak akan boleh terkeluar daripada makna itu keluarga saya. Boleh faham tak Bami? Kecek boleh lah. Tapi hakikatnya cicir air tak putus. Maka hal begitulah negara kita ni. Lah ni kau lagu mana, esok jadi lagu mana. Sabar kawan, kak ni. Jangan duduk gaduh lopak. Tenang dulu, relax. Allah, nak kata mana lagi. Tengok dulu lagu mana. Hal inilah yang disebut daripada Yahudi ni, bahawa kamu sedar bahawa kita terikat dengan perjanjian bahawa kita ada tanggungjawab sebagai rakyat menolong Muhammad. Okey. Kan mereka Yahudi menjawab hari ini hari Sabtu, ya betul. Hari ini hari Sabtu, yakni hari Sabtu, hari kebesaran Yahudi yang tidak memungkinkan mereka itu berperang. Di antara syariatul Yahud, iaitu biasa baca dari suratul Baqarah, suratul Ali Imran, walaqad alimtumu na'tadaw minkum, walaqad alimtumul ladzina na'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kamu telah ingat tak cerita bagaimana orang-orang Yahudi itu, alimtumu, mana alladzina tadaw, mereka itu Yahud ahli kitab yang telah melanggar ketetapan syariat pada hari Sabtu. Apakah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Yahudi hari Sabtu? Iaitu apa dia? Hurmatu atau tahrimul amal. Mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, mereka tidak boleh berperang pada hari Sabtu, mereka tidak boleh melakukan perkara-perkara itu. Tapi Yahudi ni tuan-tuan telah bengkok, telah menyeleweng, maka mereka tahan pukat hari apa? Hari Jumaat. Tahan pukat hari Jumaat, kemudian ikan naik hari Sabtu. Dia tak ambil, dia ambil hari apa?
dia ambil hari Ahad. Pandai tak pandai. Halah yang telah diguna, tapi halah ini halah batil, halah fasik. Dia ada halah dalam fiqh ni, halah yang dibenarkan, ada halah yang tidak dibenarkan. Nah, maka Allah sumpah mereka itu jadi apa? Laknat dia mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadi kamu kera-kera, lalu Allah menyumpah mereka, melaknat, lalu mereka menjadi kera. Kata seminggu, kata 40 hari, mereka itu mati selepas menjadi kera. Baik. Jadi mereka telah tahu syariat mereka, kebetulan berperang hari Uhud itu hari Sabtu. Jadi macam mana kita nak perang pada hari Sabtu? Betul juga. Nah, lalu dia, yakni dia tu siapa? Dia tu siapa dia? Dia tu siapa dia? Dia Yahudi tadi. Dia Yahudi yang memberi nasihat tu. Domain tu kembali molek tu. Pedulikan hari Sabtu kamu itu. Jadi dia pun kata, tak sedar kira lah. Nak hari Sabtu ke hari tak satu, kerana kita ni perang. Nak, kalau nak hari nak perang, tak perang hari Sabtu kat tuan tu. Beratlah kita gitu. Jadi dia berkata pedulikan hari Sabtu. Lantas dia pun bersikap proaktif. Apa dia sikap proaktif? Dia tidak peduli atas sikap sebahagian besar dari rakan-rakan Yahudi yang telah mereka itu menolak untuk membantu Nabi kerana beralasan dia pada hari Sabtu. Lalu adakah dia ni mengambil sikap seperti mana kebanyakan kaumnya? Tidak. Ternyata daripada Bani Sa'labah ini, dia terus keluar mengambil pedang dan persiapannya seraya berkata. Dia ambil pedang. Kalau apa-apa terjadi kepadaku, dia awak mari gambarnya ke masa hadapan, iaitu untuk menunjukkan bahawa dia ni pergi turun perang ni berpatang ajal atau melintang maut. Dia kata, makna kata kalau aku kelik, kalau aku tak kelik lah. Fahamlah bahawa apa maksud dia, kalau apa-apa terjadi kepadaku, maka hartaku adalah milik Muhammad. Terserahlah kepadanya bagaimana hendak dia menguruskannya nyata. Nah Allah, dia letak wasiat. Dia kata, in asabtu famali li Muhammadin yasna'u fihi ma sya'a. Itu dalam bahasa Arab. Iaitu apa dia? In asabtu, jika, atau in usibtu. In usibtu kena bina majhul. Jika aku ditimpa sesuatu, maka maknanya mati. Nah, sebab itulah dia kata wasiat tadi. Nah, dia tinggal, dia kata, maka harta aku ni adalah milik Muhammad, maka terpulanglah kepada Nabi Muhammad untuk nak buat macam mana harta yang dia ada. Baik. Jadi dia telah mengambil tekad menasihati kaum dia, walaupun kaum dia telah menggunakan dalih, dan dia telah memberi suatu pula kenyataan yang direkodkan di dalam satu sejarah. Dia kata, kalau aku balik ni mati berperang, maka harta ini bagi Muhammad. Kemudian dia, yakni daripada Bani Sa'labah ni, bertolak ke medan perang dan berjuang sehingga terbunuh. Dia masuk tadi, dia terjuang sehingga dia terbunuh di dalam peperangan mati Uhud. Tak ada lah cerita tu berlalu. Cerita ni berlaku selepas daripada dia tadi terbunuh. Selepas daripada dia terbunuh. Maka di dalam gelimpangan makyat yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Yahudi ni. Maka kalau cerita yang dikatakan Usairim tadi, Nabi kata innahu min ahlil jannah, maka Nabi dan begitu juga seorang lelaki yang bernama Quzman, yang kata Nabi kata bahawa dia daripada ahli neraka. Maka bagaimana kenyataan Nabi kepada orang ini? Nabi berkata bahawa Muhairiqah adalah sebaik-baik Yahudi. Dia tak sebut nama tu kerana dia sebut dah nama di belakang tu. Jadi kalau mau sebut nama, dia jadi tak suspend pula. Jadi tak pandai bawa royak cerita, tok guru nak buat suspend. Tak, jangan royak kemuk. Ni royak kemuk. Kita royak ke anak kita. Anak kita pun royak, mok, ayah nak buat surprise, nak beri bunga kemuk. Cash. Tak jadilah surprise. Jadi tok guru kita ni dia tulis molek dah kitab ni. Kalau dia nak cerita nama ni duk awal, dia boleh cerita dah. Tapi hok ni dia seni penulisan dia tu ni nampak suspend.
Tuan-tuan pun hok tak baca, hok ada kitab tu tak tengok juga. Hok duk dengar tak ada kitab, duk tunggu nama siapa tak? Betul tak? Duk tunggu nama siapa. Tunggu tu bila tunggu pas tunggu. Betul tak? Adalah suspense sikit, cuma tak jadi suspense tu tak pandai royak cerita. Betul tak? Jadi Muhairiq ini nama dia ialah Muhairiq. Ada nama saya itu nama Muhairiq. Ada nama dia Muhairiq. Jadi Muhairiq nama Yahudi, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia ni Nabi kata kalau dalam kitab ni Muhairiqu khairun Yahud. Apa ni? Muhairiq bermula Muhairiq khairun khairu Yahudi. Khairun tu dia sebenarnya ismu tafdil. Di antara keunikan bahasa Arab ni, khairun syarrun ni dia wazan tafdil. Tetapi dia buang alif kerana terlampau masyhur di dalam penggunaan orang Arab. Dia tak guna khairun ataupun akhyaru. Dia tak guna, dia guna khairun. Sebab dia buang alifu tafdil atau wazan af'al, kerana terlampau banyak diguna, maka dia terus kepada khairun. Kalau tuan baca kitab, tuan tengok khairun ni baik. Kalau akhyaru terlebih baik. Tapi bapa ustaz terjemah terlebih baik? Sudah, nak jawab lagu mana? Amba dah jawab dah tu. Jadi dia wazan mutafdil bihazfi hamzah. Pada awal dia tadi kerana litaisir, kerana kasratul isti'mal fi lughatil arabiyah. Faham ke tak faham tu? Tak faham molek lah tu. Sebab tu suruh masuk IBA. Ambo jadi pengaruh pusat bahasa Arab antarabangsa di Kiyah. Jadi tuan-tuan kena mari mengaji dengan Mohon ni promosi sikit-sikit. Jangan saing ngambo pasir putih kat sejik ya. Tu pun nak masuk kedai kopi dekat ambo pun tak berani, takut kena bayar TO. Ngeli kok jauh. Haji Patah yang berani dekat. Orang lain tak berani belakang bemi. Kau mana bemi? Baik. Jadi Rasulullah telah memberi pengiktirafan. Baik, kita berhenti dulu situ. Nabi kata apa dia? Muhairiq adalah sebaik-baik orang Yahudi. Islam ke tak dia ni? Ini masalah. Nabi tak royak dia Islam. Dia ni Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, tak tentu pada lazimnya kita sebut Yahudi, dia masih kekal sebagai Yahudi. Kecuali nama-nama yang telah terkenal sebagai Islamnya. Jadi Muhairiq ini nama yang tak dikenali sebagai seorang Islam. Jadi bagaimana dia telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebaik-baik Yahud? Itu dalil bahawa bahasa ni tuan kena faham orang kecek. Kalau tak faham orang kecek ni payah. Kita selalu sebut payah kecek dengan orang tak faham kecek. Itu tak beming? Ambo buat misal sokmo, okey. Mai. Jangan naik. Naik aku kata, suruh main kau. Tak semai. Jangan mai. Lagu tu lah orang Tino kita bila kata, bila bak bini dua, buat be. Buatlah. Dia royak semua. Dia suruh buat be. Buat. Nak tengok setara mana. Buat. Gambar-gambar cakap tangan, berani buat ke tak? Kau tak faham bahasa orang Tino. Dah nak amuh kecek lagu mana lagi? Tak, dia suruh tu kita tidak kata alhamdulillah sejuk hati abang bila adik kata buat tu kan kita sejuk dengan hak tu dak ni. Dak. Waktu kita tak ada amil tu bunyi kili dak. Kili pesa pun tak bersatu babi. Dak ni. Dia nak siaya. Tak ada kena mengena tapi kata derah. Kum dak ni. Ayah ni kerah keting dak ni. Kena pisah hok ni dak ni. Kita pun pahala dak ni. Bukan dak ni. Ya nak tobek mentah beli air dak ni. Tak berani nak duduk rumah mentah. Jadi kena faham bahasa bercakap. Jadi bila Nabi sebut bahawa khairukum dan dalam riwayat yang lain berbeza dengan riwayat hak ambada. Ya dalam kitab kita. Di dalam riwayat hak lain yang bertemu dan hadis hak lain menyebut muhairiqu sabiqul yahud. Bukan khairul yahud. Jadi hamba cubalah cari lafaz di manakah memang ada muhairiqu khairul yahud, iaitu di dalam kitab nombor 3 iaitu kitab dalam Ibnu Hisham, tetapi dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sirah yang lain, muhairiqu
orang yang terdahulu daripada kalangan Yahudi. Sini banyak takwil. Rupanya orang Yahudi yang pertama mendahului Yahudi yang lain masuk syurga adalah Muhairik. Dalam lafaz yang lain bukan terbaik dah. Dalam lafaz yang lain, Muhairiku sabiqul Yahud. Muhairik adalah orang yang terdahulu. Terdahulu tu Nabi tak sebut. Tetapi maksudnya ialah sabiqul fil Islam wa sabiqul Yahudi dakhalal jannah. Sebab dia orang pertama hok mati. Orang Yahudi ada dah berapa orang tu peluk Islam tapi dia tak mati lagi. Tapi yang mendahului Yahudi itu adalah Muhairik. Jadi ulama menyebut contoh dalam kitab Zakhiratul Ukhba, syarah bagi Sunan Nasa'i, dia menyebut bahawa Muhairik min Yahudil min baqayati Bani Qainuqa, bahawa Muhairik ini adalah sisa-sisa Yahudi yang tertinggal lagi daripada Bani Qainuqa yang dihalau oleh Nabi kerana mereka telah melanggar perjanjian. Tapi Muhairik ni tetap masih tinggal di Madinah dan dia telah berdampingan duduk menumpang di kalangan Bani Yahudi Bani Nadir. Sebab kaum dia dah tak ada dah kan. Maka dia menumpang bersama Bani Nadir. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, dia telah beriman dengan Nabi SAW dan rupanya harta dia wasiat kepada Nabi itu sab'u hawaid. Banyak juga 7 keping tanah. 7 keping tanah. 7 keping tanah Madinah besar-besar lah. 7 keping ada subur lah. Jadi itulah disebut bahawa Nabi pertama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wasiat daripada seorang lain, daripada manusia yang tidak daripada khabar Nabi, dapat harta daripada wasiat seorang Yahudi yang bernama Muhairik yang telah mewasiat. Dia tak sebut berapa. Buka gerai 7 keping 7 keping. 7 keping pun seluk tuan-tuan, ada main neka. Seluk ni seluk neka. Nek kali nek berapa nek kali 7. 24 ekar. Gak 24 ekar kalau batas taman dah ni. Jadi kalau kita nak bui pun memang mulia lah. Sehingga dia habiskan harta dia itu kerana Allah dan Rasulullah. Baik. Habis kita situ. Jadi mata dia Islaman. Mengumpul dan mengembumikan syuhada. Jadi apabila sampai pada peringkat itu, maka kita dalam situasi Nabi SAW mengumpul orang-orang yang mati syahid. Rasulullah SAW meninjau para syuhada. Jadi Nabi dah mengawasi, memerintah, mengarah sahabat untuk mencari mayat-mayat Islam dan menyempurnakan pengumpulan dia untuk jenazah dia, kain siapa dia yang mati. Maka inilah peringkat yang terakhir daripada peperangan kita Nabi kita. Jadi dalam keadaan para sahabat yang sedang mengurus dan mencari siapa yang mati terkorban daripada kalangan timbunan yang terkorban dalam medan perang ni, Nabi pun bersabda, aku menjadi saksi. Sebab tu ashadu, ana ashadu, ataupun ana syahidun. Dalam satu riwayat ana ashadu, ni ana syahidun. Dalam kitab-kitab riwayat Ibn Hisham dan Zadul Ma'ad, dia menggunakan lafaz ana syahid. Dalam cek ana dalam hadis-hadis dalam Maktabus Syamilah tadi, anda dapati lafaz yang pelbagai, tapi maknanya hampir sama. Okey, kita ambil lafaz ni lah. Dalam lafaz Ibn Hisham dan Zadul Ma'ad, walaupun lafaz yang lebih rajih, ada sedikit yang berbeza, tetapi makna dia tidak membawa kepada perubahan makna yang jauh. Nabi kata syahid. Tempat yang tertinggi sekali ialah manusia ini ialah syahid. Sebab tu para ulama menetapkan bahawa syahadah dia mesti menggunakan lafaz asyhadu. Kalau tidak menggunakan lafaz asyhadu, tidak naik tingkat kepada bersaksi. Contohnya di dalam mahkamah, dia kena guna lafaz asyhadu. Dia kena guna lafaz saya bersaksi. Sebab tu asyhadu alla ilaha illallah tu adalah suatu lafaz yang tertinggi digunakan di dalam kita mentakrirkan seorang yang Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, dalam solat pun kita guna. Nabi guna lafaz itu kepada
Sabar. Aku bersaksi ke atas mereka. Ana syahidun ala haula'i innahu ma min jarihin yujrahu fillahi illa wallahi yab'athuhu yaumal qiyamah. Al-hadis. Saya terjemah terus. Aku menjadi saksi bahawa kata Rasulullah ke atas mereka ini, iaitu mereka yang mati syahid, bahawa mana-mana mayat, bahawa ma min jarih, tidak mana yang luka. Sebab bila mati ni tentu melazimi daripada mati syahid. Ada orang mati syahid kerana pesel. Perai-perai tak ada perai apa mati beg. Hak tu bukan mati perai, mati kia. Tak ada perai mati dah, mati. Betul dia lemah jatuh tu lah, merayak dah, jangan dek kuat sangat kat isap rokok ni. Dan tak ada perai lagi lembek bok. Jadi sebab tu Nabi kata ma min jarih, tidak ada yang luka. Kerana melazimi dari luka, tusukan panah, pedang, itulah yang menyebabkan dia tadi mati dalam medan perang. Kerana melazimi pada perang adalah perperangan yang melibatkan persenjataan, senjata-senjata tajam dan juga yang boleh membunuh. Maka tidak ada suatu luka, tidak ada suatu parut yang terkena dari luka itu menyebabkan seseorang itu mati. Tapi sini dia terjemah tidak ada mana-mana mayat yang luka. Jadi lainlah sikit dengan kita Arab dah, bahasa dia dah terjemah. Sebab tu orang kata Arab pun kena ada, Jawi pun kena ada. Kalau boleh bawa dua-dua, Ustaz bawa dua, sebutir pemuja bawa. Kerana apa dah? Fillahi, kerana Allah. Ini taukid kita naknya ialah kerana mempertahankan agama Allah. Jadi qaid situ adalah qaid untuk mengeluarkan mereka yang berperang tidak ke jalan Allah, tidak di jalan Allah. Walaupun mati sama, duduk di mana sama, maka balik saudaraku pada muka surat kita 410 tu cerita mengenai Quzman. Kenapa cerita mengenai Usairim? Cerita dengan seorang Yahudi yang bernama Muhairiq. Kenapa cerita itu dizahirkan oleh Allah? Kerana Nabi ini ialah bayinat. Aku Rasul mari nak memberitahu kepada kamu hakikat kepada ibadah. Maka kalau tidak berlaku peristiwa ini, bagaimana kita nak faham bahawa dari sudut realiti peristiwa yang berlaku, orang yang berperang ke jalan Allah itu tidak semestinya dia mati syahid. Tidak mestinya dia mati di atas kerelaan Allah, kecuali dia kena ada satu syarat, iaitu ikhlasulillah, fi sabilillah. Dia berperang itu ke jalan Allah, ikhlas kerana Allah, seperti mana Quzman. Jadi saudara yang ada depan saya, mengaji baik, kita akad darah baik, berjual apa kita baik. Bila kita buat, Nabi telah sebut, aku bersaksi bahawa tidak ada suatu luka seorang itu mati di jalan Allah kerana dia berperang di jalan Allah. Apa dia jadi dia? Iaitu apa dia? Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat. Dia akan bangkit di atas sifat dia mati itu. Nah, apa dia? Al-abdu matal abdu ala ma kana ala. Kama qala Nabi. Au kama qala Nabi. Seorang itu akan dibangkit di hari akhirat kelak di atas bagaimana kelakuan dia di atas dunia. Sebab tu saya tekankan bahawa tuan-tuan, kita tidak boleh mengubah tarikh mati, saat mati, tapi kita boleh mengubah, menentukan cara bagaimana kita mati. Pukul 8.30, 12 hari bulan berapa? Tuan-tuan nak letak berapa ni? 12 hari bulan 5 ke 12 hari bulan berapa? Abang nak letak berapa hari bulan? Tengok tak berani lah, sebab kalau tak 12 hari bulan depan ni, sebulan lagi takut mati. Abang ni 12 hari bulan berapa ni? Tak berani, tak say. Letaklah 12 hari bulan 20 83. Waktu tu abang umur dekat 300 tahun dah memang. Nak hidup bukan nak minta umur panjang semua kan. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, amor pergi melawat. Orang nak mati yak-yak, nak mati yak-yak dah. Yak nak mati, nazak, sakit. Nazak kita tengok pun Allah baca Yasin. Tapi dia paling pada mu, kata ustaz, mintalah doa supaya mu ni panjang umur. Kamu tidak merasa kecil hati sebab tuan-tuan, tak, kita faham maksud dia.
Nah, tetapi itulah yang kita ada, siapa pun ada kita. Jangan kau mengata pada orang. Hak tunjuk tu, hak 5 tu kembali padamu. Hamba pun lagu tu juga. Ya Allah, doa panjang umur. Ya Allah, doa murah rezeki. Tak ada, ya Allah, mati ya Allah. Ada mati? Tak ada. Ustaz sendiri pun kecek pun lebih kurang juga. Salah kalau kita minta panjang umur? Tak salah. Habis cuma kita tambah mati dalam iman. Panjang umur dalam ibadah. Kalau mati tu baik, ya Allah ambil lah. Jadi di dalam hal ini, mana cerita ni, kita akan bangkit. Jadi kalau 12 hari bulan 8 ni, seseorang itu akan mati. Alhamdulillah, Ustaz jemput seseorang. Kalau jemput demo, dia pakai kepala maka kita mati dah. Kita mati. Demo mati ke siapa dia? Orang itu mati dah. Cuma dia mati mana? Tak, dia mati mana? Mati belaga kereta ke? Mati sejik ke? Mati atas katil ke? Mati hospital. Jadi kita oleh kerana kerek mari masjid, mari mengaji, mari masjid, mati aksiden juga. Tapi aksiden tu turun rumah nak pergi masjid. Kelah air ke tu? Turun masjid, turun motor, naik motor nak pergi belaga kuku. Lahir ke tak? Sila bezakan di antara 2 ayat tersebut. 3 markah bagi kumpulan berwarna merah. Mana? Beza tak? Beza. Jadi hadirin tuan-tuan. Baik, sebelum saya pergi ke tadi ni, kita kena sesar sini. Dia bangkit di hari kiamat dengan lukanya tadi. Tu bukti dalil bahawa para ulama telah menyebut kita akan bangkit lagu mana keadaan kita. Jadi Allah memuliakan orang mati syahid kerana dia tak dimati di hadapan Allah, maka luka-luka dia itu akan dibangkit dengan segala luka dia yang masih luka, yang berdarah. Itulah amo kata sokmo selalu sentiasa mu sebut kenapa orang mati syahid jasadnya tidak hancur. Sebab dia hidup. Hidupnya ialah darah dia tadi terus gagah kekal sampai dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia berdarah. Dan dia warna-warni darah hok dok copeng dia baju dia tu pau dia bangkit dengan hok tu. Jadi kalau kita pakai nombor 7 CR7 atau tu tak kira bangkit tapi bawa Jumaat pakai. Kita pakai CR7 hok tu buat nebah ya, tapi budak muda mari sejik. Messi 10 mari sejik. Tu pakai basuh kereta ke mana? Nah, dengan lukanya dan tetapi baunya seperti kasturi. Darah tu berbau sedap harum seperti mana kasturi. Jadi Nabi bersaksi di depan para sahabat mengenai suatu kejadian hakikat. Baik, berhenti sebentar. Saudaraku berenung, kita kalau orang royak pada tempat itu, keadaan itu dia sangat meyakinkan. Itulah pentingnya tuan belajar sirah. Seolah-olah tuan belajar pada suatu tempat keadaan kita berada pada tu. Maka bila Nabi nak menunjukkan syariat, dia menunjukkan syariat itu dengan peristiwa yang berlaku itu, lalu mereka memahami sahabat, memahami segala hukum pesan arahan Nabi, bentuk ayat Nabi itu di dalam peristiwa itu, dalam konteks itu. Maka tidak ada orang yang mendapat sebut keyakinan ainul yakin, bahawa ilmu dia tahap yang tinggi. Sebab tu tak ada orang boleh gogeh, tak ada orang boleh ubah para sahabat, kerana ilmu dia duduk pada tahap yakin. Bukan yakin tuan-tuan, ainul yakin. Dia tengok Rasulullah, dia tengok dan Rasulullah tu sekiranya dia ambil terus daripada Jibril. Dia tengok benda tu berlaku di hadapan dan Rasulullah menceritakan di hadapan dia. Dia lain. Sebab tu tak serupa tuan belajar dengan buku. Tuan belajar dengan buku, tuan tidak mendapat ilmu itu daripada seorang yang menyampaikan ilmu itu. Jadi kalau tuan nak mengaji, sebab tu mengaji pondok, mengaji dengan sanad, orang mengaji dengan tok guru yang dia ambil daripada tok guru, ilmu dia sangat meyakinkan kerana dia ambil dengan yakin. Faham?
Baik, kembali kepada kita ini ialah Quzman tadi mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah, mati bunuh diri, dan Nabi buat mari pun cerita ni. Lalu kita nampak dua keadaan itu, antara hak dan batil, antara hidayah dan dalalah, di antara iman dan kufrun. Satu lagi di antara ikhlas dan tidak ikhlas. Sebab tu Nabi SAW sebut dengan izin bahawa daripada riwayat Abi Hurairah, salasatun awalun nasi quda'an yaumal qiyamati salasatun. 3 orang ini, golongan ini, mereka yang pertama akan disoal, diputuskan, dihakimi oleh Allah di akhirat kelak. Tak ada lain, kita sarah sikit dah. Boleh dengan izin? Pertama, rajulun ustushhida fa'ata bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arrafa faqala ma 'alimta fiha. Rajulun, seorang lelaki pendekar pahlawan, dia dibangkitkan di hari akhirat kelak dalam keadaan dia telah mati terbunuh di dalam peperangan. Dan dia bangkit di fa'utiya bihi, lalu dibawa di hadapan Allah dan dikenali dengan dia. Oh, dan kita kata Ma'e hero, Ma'e jago, Ma'e pejuang negara, Ma'e tokoh negara, Ma'e gini bla 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 bla. Orang kenal belakang dia. Mogokek di akhirat kelak dia ada skrin besar bah. Skrin besar di seluruh alam tengok sore-sore di pembicaraan mahkamah ni, tengok belakang di skrin besar lagu mana. Hak tu nak boleh perhabis tu lambat tu. Maka tidak ada orang yang boleh menutupi keaiban kita kecuali Allah menutupi keaiban kita. Maka bangkit tu, wah, orang kalau kita kata wah, padai besar ni, di padai masyar ni, orang sorok moga dia seorang bintang yang terkenal. Fama amilta fiha, maka lalu ditanya malaikat, apa yang kamu telah lakukan? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku telah mengguna pedang perai aku ni, nak hidupku, nyawaku, mempertaruhkan nak semuanya, jiwa ragaku untukmu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li'anna yuqala fulanun jariyun. Allah berkata, kamu berdusta. Kamu berdusta. Walakinnaka, sebenarnya kamu berperang tidaklah lain kecuali supaya kamu dipanggil, kamu mendapat gelaran, kamu mendapat pangkat, kamu dapat meja, kamu dapat kena, kamu dapat bintang, kamu diangkat, dijunjung di dalam sejarah, tinta-tinta kamu ditulis. Maka dak ni faqila summa umira bihi fa usiba ala wajhata ulqiya inna. Maka dia pun lalu dilemparkan ke mukanya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Hak ni mati dah tuan-tuan. Mati dalam bangkit keadaan dia masih lagi luka. Tetapi Allah tanya, betul ke tak mu berjuang tadi kerana aku? Tidak tuan-tuan. Maka tolong pesan ke anak kita mengaji, kalau sekadar nak CJ, maka bolehlah CJ. Tapi ingat, man talabal ilma li ghairi wajhillah, siapa dia menuntut ilmu tidak lain kerana Allah, maka dia siap tempat dia hujung neraka. Amo masih ingat bagaimana tu guru Haji Hashim memperingatkan kepada kami tentang hadis ni. Dia kata ikhlas mengaji pondok ni, mu tak boleh tengok lon ni, mu boleh tengok 40 tahun tu akan datang lepas mu tubik pondok ni. Masa mu mari dulu, mu mari kerana lari kat orang, mu mari kat orang kerana malu kat orang, mu mari kat banyak sebab. Tapi mari tidak nak mengaji. Kalau mu mari nak mengaji, cara nak mengaji. Tapi kalau mari duduk menanak, mari duduk lipote, maka tuan-tuan tu mari tidak mengaji. Sebab tu amo minta izin tuan-tuan, amo mengajar baik, tuan mengaji baik, semuanya akan ada hisap dia. Lepas tu lagu mana mu tidak ikhlas? Tak nampak mu duduk di sejik gapo. Nuh, mu pole nu dia makan satu hung. Satu hung ni dia kecil lagi pada orang tua dulu panggil satu hung. Satu hung ni kalau dalam skil dia panggil apa? Wah, tengok padahal cikgu peci matematik dah ni. Satu hung tu apa? Allah abeming. Oh, satu hung tu apa? 1 milimeter kan, hok kecil.
Tak, 1 milimeter kan. Orang tua dulu baik, belok sohung. Sohung tu 1 milimeter, hok mata paling kecil sekali boleh ukur. Baik tuan-tuan, amu nak tanya, belok 1 hung kalau kita makan mata air, nak kita makan eci air. Eci air pok ni tak tahu apa ni kali ni. Dan kalau tiar 5 kaki nampak tak belok? Tak nampak. Kalau tiar 20 kaki nampak sikit. Kalau tiar 40 kaki, kalau tiar tu sama tinggi dengan menara berkembang, nampak lalu dah duduk jauh sengit. Tengok Tok Guru nak ayat apa? Orang tengok mu cara hidup mu sengit, mu tak nampak. Sebab musuhnya. Tapi orang halil tengok sengit budak ni. Sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ngaji pondok, orang beg dia pasal kereta tu. Otak tu masuk, Tok Guru hamba royak ngaji pondok dulu masuk. Lekat tuk tengok tu. Mu nampak 20 tahun, 30 tahun mu tubik pondok seksa. Kapu tu tak ada Tok Imam, tak ada Tok Bilal. Mu ada pergi cara ke tak? Sedangkan mu ngaji sepatah selidah tuluh beg kau tak lega apa dak. Pergi sejik pun tak. Mu nampak belok? Mu tak nampak belok. Orang cerdik nampak mu belok. Boleh faham ni tuan-tuan? Boleh faham ni? Bahasa kiasnya comel tak comel Tok Guru Haji Hashim pun. Comel tak bah? Comel. Mu tidak nampak lah ni. Mu nampak 20, 30, 40 tahun akan datang. Lepas mu duduk macam tadi, orang tengok mu hidup tidak berapa betul. Maka mu mati dengan cara lagu tu lah. Mu mati dengan cara duduk. Tidak kata cara hok mengaji tadi kau comel, kau berjuruh. Tak, dia tak pergi. Sebab apa? Puncanya belajar tidak kerana Allah. Jadi masalah universiti baik, sekolah baik, tuan-tuan. Inilah masalah yang paling besar. Sekolah banyak, universiti kau bertambah, keruntuhan akhlak makin berat. Kenapa sekolah tidak seperti mana sejid? Dulu pondok dia duduk dalam masjid. Pondok dia duduk sejid, ngaji dia sejid, ngaji sejid. Betul ke tak abang? Pondok. Tapi budak sekolah Arab, budak sekolah menengah, dia tak ngaji di sejid. Dia ngaji di sekolah bilik kelas. Jadi masjid tu dekat pintu pagar. Waktu nak kelik tu orang bel Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada dia pergi sejid. Dia tak pergi sejid juga, gerung. Nak kelik dah padahal pukul 4:30. Nak kelik pukul 5. Padahal patutnya semaya jemaah dulu. Tak, tunggu kat paskat. Letak. Patut pergi semaya lah dulu. Sedang molek dengan paskat tu tak. Sebab apa? Tuan kerana mengaji dulu. Tidak kerana Allah. Dan pada waktu dalam perjalanan itu, Allah tidak memberikan lagi hidayah dia sehingga dia sedar. Ada sebahagian dia sedar 40. Ada orang bahagian dia umur panjang sedar 60. Allah aku ni. Jadi Alhamdulillah, kalau ada di kalangan kita yang akhirnya sedar, cepat-cepat tuan-tuan, minta rahmat Allah supaya jangan terhanyut di dalam kehidupan yang tidak ikhlas. Orang mati syahid nipu, kerana nipu tuan-tuan kena. Baik, nombor yang ketiga, rajulun ta'allamal ilma. Satu orang ni belajar ilmu, menuntut ta'allamal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika. Kamu dia ni ahli siapa? Ahli Al-Quran, tafsirul Quran tuan-tuan. Siapa dia mengajar begitu terkenal dia, habis masa dengan umur dia mengajar dan menulis kitab. Maka dia pun kata pada Allah, umur aku habis kerana agamamu ya Allah. Kazabta, mu belawak juga, mu membohongi aku, kata Allah. Ta'allamta, supaya apa dia? Liuqala alimun, supaya kamu orang panggil Tok Guru, supaya panggil ustaz, orang panggil Tok Guru. Maka mukhija tadi beramal, mu belajar kerana supaya panggil Tok Guru. Masuk neraka juga. Hak yang ketiga ialah lelaki yang kaya menderma ke jalan Allah. Maka dia kata, aku habis harta tanah, aku wakaf pula hak depan masjid. Dia bui peri dia pula wakaf dak. Nampak menipu kerana wakaf tu supaya orang sebut namu sebagai dermawan. Sebab tu balah masjid bila buat tanah wakaf dia balah. Hak ni tanah wakaf dia tanah dia, tapi masjid tu pitih dia. Jadi bila siap masjid tu balah nak letak nama dua. Jadi hak tanah wakaf kata nama kawan. Buat tanah ni tanah kawan. Kalau nak letak masjid nama kawan. Hak dia derma serti sejid ni kawan buat sejid. Maka kawan nak nama kawan.
Mari jumpa hamba jak tak kuasa masjid. Lagu mana ustaz? Nak selesai. Maka puamu selesai dengan cara bijaksana yang memang kan tuan-tuan dan mati Allah boleh menyelesaikan masalah. Hamba gabung dua nama tu, letak nama tu biar dua-dua tu ada belaka. Bila akad mesyuarat, dua-dua pun setuju. Alhamdulillah. Tapi nak nama juga. Ikhlas dalam derma. Jadi jawapan kembali kepada kita di dalam peperangan Badar, ini peperangan Uhud baik. Apa yang diterima oleh Allah walau apa pun kita buat, Allah tidak berhajat daripada nyawa kita. Allah tidak memerlukan ketenteraan kita. Allah tak perlu pada ilmu kita. Allah hanya perlu membuktikan iman sebab mu ni hamba pengabdian kepada aku. Maka seperti Nabi SAW kerana itulah yang jadi hamba kata, para ulama kata bahawa ashabul Uhud ni adalah orang yang golongan ketiga yang afdal di kalangan para sahabat, kerana Nabi telah bersaksi bahawa mereka yang telah mati syahid ini adalah mereka yang telah mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ada beberapa kalangan sahabat yang mengusung jenazah. Jadi dalam keadaan Nabi menguruskan kematian mati syahadah tu, tetapi ada beberapa sahabat bertindak mengusung jenazah yang terkorban pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Bapa sebab tidak ada arahan Nabi. Kenapa? Tidak kata mandah. Sebab ini adalah anak beranak mereka. Maka bila dah anak beranak mereka mati, mereka nak tanyalah di kubur mereka. Betul ke tak? Mereka nak baliklah menziarahi ataupun balik rumah untuk tata apa anak, bina keluarga dah ditanam dalam kabilah-kabilah mereka. Maka mereka pun bawa. Maka bila Nabi SAW mendapat maklumat, menyuruh dikembalikan jenazah itu untuk dikebumikan di tempat mereka terbunuh. Ini satu dalil syariat yang kalau tidak berlaku perang, nak wayak tu dia tak jadi mantap. Kerana tu syariat Islam terbina di dalam kehidupan untuk memberi halkan bahawa al-Islamu ad-din. Islam ini cara hidup. Jadi bagaimana kita nak menjadikan Islam cara hidup dalam perang baik, dalam ni baik? Nabi pun tunjuk apabila orang itu dia mati syahid, hendaklah dia dikebumikan tempat dia mati syahid. Mesti dikebumikan di medan perang itu kerana tanah itu menjadi saksi baginya di akhirat kelak. Jadi apa Nabi SWT? Kalau tidak cerita sahabat tu usung, semua tanam di situ, Nabi kata bahawa yang mati syahid tanah di situ, dia orang panggil jadi apa ni? Memang boleh. Nabi berkata, bersabda bahawa siapa yang mati syahid naklah ditanam pada tempat itu. Boleh. Tetapi orang akan kata, Nabi suruh tanam di tempat itu. Kalau tanam di tempat lain, Nabi tidak ada larangan. Tapi apabila keadaan diwujudkan oleh Allah dengan sengaja di dalam takbir Allah, sahabat sebahagian ni usung mayat kaum kerabat dia untuk dibawa balik. Dia bawa dah balik, Nabi kata ulu balik. Maka ini memberikan taukid kepada hukum tadi. Hak wagi pun kena wakil balik. Jangan kata hak duduk sini nak pergi akad. Hak akad dah pun Nabi kata suruh balik lagi, tanam dia di sini. Maka itu tuan-tuan keistimewaan orang mati syahid. Sebab itulah mak kata kalau kita mati ni, tanahlah tempat kita mati, tapi janganlah guna istilah dah dua doktor mati accident tengah tembok, kita tanah tengah tembok. Hak tu tolol tu. Betul dah ada. Budak ni mati syahid tengah tembok, maka tanah tengah tembok. Kalau mau pergi panjang tu pada sekat tu lah dulu. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Aku li qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.